Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam Malaysia Madani. Sahabat sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum santai Janji Sampai. Bersama saya, Muhammad Arif Syamim bin Muhammad Ramli, selaku moderator forum pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel yang menemani saya ketika ini, izinkan saya membuka bicara forum dengan kita sama-sama memahami terlebih dahulu bagaimana dakwah merupakan satu jalan yang membimbing manusia ke arah kebaikan dan kembali kepada fitrah dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Setiap daripada kita ada tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menyebarluaskan dakwah. Tidak kiralah dalam apa jua kawaid maupun uslub dakwah sekalipun. Sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, kita nak berdiskusi dengan lebih terperinci mengenai pemikiran dan falsafah yang dibawa oleh salah seorang tokoh intelektual yang tidak asing lagi, dan begitu banyak sumbangan yang telah dicurahkan dalam arena dakwah Islamiah, iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sebelum mengupas dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Ayu orangnya, saudara Nurhanis Fatinin binti Rosli. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Seterusnya, ahli panel kedua, sekali pandang gagah dan segak orangnya. Hari ini berbaju batik, saudara Muhammad Syukri bin Suiti. Selamat datang saudara. Sihat ya hari ini? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Di hujung sana, kecil molek orangnya, saudari Khairunisa binti Muhammad Khairil. Saya ucapkan selamat datang. Saudari, bagaimana hari ini saudari? Baiklah. Saya teruskan dengan soalan pertama kepada saudari Hanis, yang mana sejak tadi tersenyum dan bersemangat. Baiklah saudari, melalui forum ini, kita akan membawa pendengar-pendengar menelusuri dan memahami dengan lebih terperinci pemikiran dan sumbangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam dunia dakwah Islamiah. Namun, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, boleh saudari ceritakan sedikit tentang siapakah sosok hebat pemikir Islam yang sering namanya dijulang ini? Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia saya ucapkan kepada saudara moderator, rakan-rakan bicara dan juga hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum santai kita pada pagi yang penuh barakah ini. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh saudara moderator, saya kira Dr. Yusuf Al-Qaradawi merupakan serangkai nama yang tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat Islam dunia pada masa ini yang terkenal dengan ketokohannya dalam gerakan dakwah dan bidang fiqh. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi rujukan utama dunia sekarang ini sekiranya melibatkan permasalahan yang timbul dalam kalangan masyarakat Islam kini. Beliau juga telah menyandang beberapa jawatan penting dalam pertubuhan Islam di peringkat antarabangsa, termasuklah Pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia, Presiden Persatuan Ilmuwan Islam Antarabangsa, Pengerusi Al-Quds International Institution dan Ketua Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah. Menariknya, sumbangan beliau yang begitu besar terhadap masyarakat Islam menyebabkan beliau dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah di peringkat antarabangsa bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah pada 1431 Hijrah pada 2009 di Malaysia. Jika kita menyelongkar latar belakang kehidupan seorang Yusuf Al-Qaradawi, kita akan dapati bahawa jalan cerita kehidupan sebatang sosok tubuh yang hebat ini amat membuktikan ketokohannya dalam menjadi seorang yang berpengaruh dari perspektif agama. Ilmuwan Islam yang dilahirkan di desa Syafat Al-Turab, Mahallah Al-Qurba, negeri Gorbiah Mesir pada tanggal 9 September 1926 ini berasal daripada sebuah keluarga yang kuat pegangan agama. Setelah menjadi yatim piatu pada usia yang terlalu awal, beliau telah ditatam bagai minyak yang penuh oleh bapa saudaranya dan dididik dengan ilmu agama sehingga berjaya membentuk
pribadi Islam pada diri beliau. Hampir semua peringkat pendidikan beliau yang bermula dengan menghafaz Al-Quran pada usia 5 tahun sehinggalah ke peringkat Doktor Falsafah banyak diselesaikan oleh beliau di tanah tumpah darahnya sendiri. Keintelektualan luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf Al-Qaradawi menjadikan beliau seorang tokoh muktabar sekaligus cendekiawan yang berjaya mengenali dunia dalam menelusuri pengembaraan ilmiah dari Amerika ke negara tembok besar dan negara matahari terbit. Beliau telah berjaya menghasilkan ratusan buah buku dan membentangkan banyak kertas kerja yang berkisarkan tentang pelbagai isu seperti fik daulah, fik minoriti, hubungan masyarakat Muslim dengan bukan Muslim, fik jihad dan fik zakat. Beliau juga terus menyumbang terhadap perkembangan ilmu dan berkongsi pandangan atau fatwa terhadap pelbagai isu yang timbul di seluruh dunia sehingga akhir hayatnya. Baiklah, terima kasih saudari. Begitu menarik sekali biografi kehidupan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang sejak kecil sudah dididik dan ditanam Al-Quran dalam dadanya sehingga menjadikan beliau pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia yang luar biasa pengaruhnya kepada dunia Islam. Saya juga tertarik dengan perkongsian saudari Hani sebentar tadi yang mengatakan ratusan buku dan rujukan telah dihasilkan oleh beliau dalam bidang fiqh yang barangkali hasil daripada kegigihan serta kesungguhan beliau dalam menimba ilmu dari Amerika ke negara tembok besar sehinggalah ke negara matahari terbit. Semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat merasai nikmat menimba ilmu seperti beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan tujukan soalan seterusnya pula kepada saudara Syukri. Dalam mukadimah forum kita sebentar tadi, saya ada menyebutkan tentang setiap daripada kita ada tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarluaskan dakwah, tidak kira dalam apa jua kawaid maupun uslub dakwah sekalipun. Jadi, bagaimana kawaid dan uslub dakwah yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sehingga sumbangan dakwahnya dapat dirasai mukallaf sehingga hari ini, khususnya dari sudut ilmu dan pemikiran saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada panel kita dan terima kasih kepada moderator yang bertanya. Okey, bercakap soal Syekh Yusuf Al-Qaradawi, gaya pemikiran beliau. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini merupakan tokoh yang sangat mementingkan dan menitikberatkan berkenaan dengan penerangan, penjelasan dan tafsiran kepada makdu. Makdu ini adalah sasaran dakwah kita lah. Yang mana kaedah ini sangat penting bagi seorang pendakwah untuk menerangkan secara jelas berkenaan dengan konsep ataupun pengertian berkenaan dengan agama Islam. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat kita pada hari ini banyak yang berpendidikan tinggi, melahirkan golongan-golongan profesional sama ada cikgu, engineer ataupun doktor. Adapun yang tidak berpendidikan tinggi, ada yang masyarakat yang mempunyai pemikiran yang lebih kritis. Daripada itu, apabila mereka bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan agama, maka mereka ingin jawapan yang lebih detail dan lebih ilmiah. Jadi tanggungjawab seorang pendakwah itu haruslah mengambil peranan ketika menjawab soalan, maka perlu didetailkan dengan dalil-dalil yang kukuh dengan pandangan-pandangan ulama muktabar. Jadi benda ni ada pada pemikiran Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam mengeluarkan fatwa atau pandangan beliau. Hal ini kita dapat lihat dalam isu muzik dan nyanyian. Sebagaimana yang kita tahu, majoriti ulama termasuk 4 mazhab mengharamkan muzik. Di mana dalam surah Luqman ayat ke-6 yang bermaksud dan di antara mereka ada yang menggunakan perkataan yang tidak berguna. Jadi ayat ini telah menjadikan satu dalil kepada para sahabat dan tabi'in untuk mengharamkan nyanyian dan muzik. Tetapi bagi Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau telah mendatangkan satu pandangan di dalam kitab Al-Muhalla karya Imam Ibn Hazim, di mana dalam kitab tersebut menjelaskan bahawa dalam kitab tu menolak pandangan bahawa nyanyian atau muzik ni haram, di mana beliau menjelaskan dua
dua kaedah. Yang pertama sekali adalah tiada hujah melainkan hujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesuatu hukum tidak dapat dijatuhkan selagi mana hukum itu haram yang terkeluar daripada mulut Rasulullah SAW sendiri. Maksudnya selagi tidak jelas pengharaman sesuatu perkara tu, maka tidak haram. Untuk yang kaedah kedua pula, sebahagian daripada para sahabat dan tabi'in menolak yang mengatakan bahawa nyanyian dan muzik ini adalah haram. Jadi itulah yang terkandung dalam kitab Muhalla yang telah diutarakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini telah mentarjihkan bahawa nyanyian dan muzik ni merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang indah dan baik ini hukum asalnya adalah harus. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpandangan bahawa muzik ini diperbolehkan. Tetapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi telah menggariskan panduan setiap muzik dan nyanyian itu perlulah orang cakap tidak melampaui batas. Maksudnya lirik-liriknya tiada unsur pemujaan, tiada unsur lucu ataupun tiada unsur maksiat. Begitulah gaya pemikiran Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang sederhana dalam mengeluarkan fatwa, dan saya rasa bagi memudahkan umat pada masa kini. Baiklah, terima kasih saudara Syukri atas perkongsian yang cukup bermanfaat kepada kita semua. Bukan sahaja Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjadi rujukan dan panduan utama umat Islam menelaah dan memahami perbahasan-perbahasan dalam disiplin ilmu fiqh, namun juga menjadi pemangkin kepada perihal-perihal dalam hukum hakam yang mana melibatkan permasalahan kontemporari mukallaf pada masa kini. Baiklah, saya akan teruskan soalan kepada saudari Khairun Nisa yang dari tadi terlihat seronok mendengar perkongsian-perkongsian daripada ahli panel yang lain. Baiklah saudari, kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-21 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada sikit. Baik. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 21 kalau tak silap saya, yang mana Allah mengingatkan kita sekiranya kami, iaitu Allah turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduknya gunung itu boleh disebabkan oleh ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Soalan saya kepada saudari, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut hamba-hambanya untuk sentiasa bertafakur, berfikir mengenai kekuasaan dan segala ciptaannya. Jadi, bolehkah saudari menceritakan sedikit kepentingan bertafakur dari sudut pandang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diajukan kepada saya tadi. Jadi kita akan tengok bagaimana kepentingan bertafakur atau berfikir daripada sudut pandang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya, agama Islam ni sangatlah indah dengan Allah bagi pemberian istimewa kepada makhluk yang istimewa, iaitu pemberian akal kepada manusia. Kemudiannya, dengan pemberian akal tersebut, Allah perintahkan pula manusia ni untuk jaga akal tersebut dengan cara sentiasa berfikir, sentiasa bertafakur tentang perkara-perkara yang bermanfaat ataupun perkara-perkara yang mahmudah, yakni baik. Kemudiannya, dengan pemberian akal tersebut, Allah bagi lagi satu tanggungjawab ataupun status sebagai seorang khalifah yang datangnya dengan tanggungjawab untuk mensejahterakan alam sesuai dengan kodak dan kodak Allah SWT. Dan kalau kita tengok, dengan pemberian akal tersebut, manusia ni semestinya dia akan dapat eksploitasikan segala bentuk kurniaan dan apa yang Allah bagi untuk kepentingan diri dia dan juga untuk kepentingan masyarakat. Tak kisahlah dalam usaha untuk mencari ilmu pengetahuan, dalam usaha untuk mencari ketenangan, dalam usaha untuk mengenal Allah SWT itu sendiri. Okay, seterusnya kita akan tengok kenapa Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dia sangatlah tekankan tentang bertafakur ni dalam aspek untuk menuntut ilmu. Sebab bagi beliau, bertafakur ni adalah satu bentuk pekerjaan di mana pekerjaan tersebut perlukan kekuatan daripada sumbangan akal yang waras. Kemudiannya dengan sumbangan akal yang waras ni akan berlakunya segala usaha untuk mengenal Allah SWT, segala usaha untuk menggunakan apa yang Allah bagi kepada mereka
Dan dengan sumbangan akal yang waras ni akan dapat mengelakkan manusia ni daripada berfikir tentang perkara-perkara yang tidak benar yang boleh merosakkan akidah mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan serta hati, semua anggota itu akan ditanya. Dan beliau tegaskan juga, orang yang beramal tanpa ilmu, keburukan yang akan dibawa akan lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi hadirnya ilmu ataupun pendidikan ni adalah untuk melahirkan generasi ataupun individu yang pandai beramal dengan ilmu. Jadi secara kesimpulannya, anugerah akal yang Allah bagi ni adalah satu bentuk nikmat yang akan bezakan antara manusia ni dengan makhluk lain seperti haiwan. Dan tanggungjawab ataupun bebanan sebagai seorang khalifah ni diberikan kepada manusia adalah disebabkan kelebihan akal dia tersebut. Dan jadi pentinglah untuk kita jaga akal tersebut supaya dapat menjadikan kita ni seorang insan yang sentiasa berfikiran secara waras, benar dan juga sihat dan sempurna daripada segi pemikiran, akidah dan juga tindakannya. Jadi itu saja saya punya ringkasan kepada soalan tadi. Terima kasih dan saya serahkan semula kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Khairul Nisa, yang mana saya amat bersetuju dengan perkongsian daripada saudari sebelum tadi berhubung dengan kepentingan utama umat Islam mengenai bertafakur yang mana dinyatakan oleh Dr. Syekh Yusof Al-Qaradawi, supaya kita dibimbing oleh akal yang waras dalam usaha menambah ilmu pengetahuan. Seperti yang saudara disebutkan juga sebentar tadi, dengan bertafakur mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit pemikiran yang mana dapat memesongkan akidah hakiki Islamiah yang terdapat dalam diri setiap daripada kita, insya-Allah. Sahabat sekalian, alhamdulillah dengan perkongsian mengenai kepentingan bertafakur oleh panel terakhir kita sebentar tadi, saya juga akan memberikan ruang kepada para penonton yang hadir sama pada hari ini untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel mengenai perbahasan forum kita, iaitu sumbangan dan pemikiran Dr. Syekh Yusof Al-Qaradawi dalam dunia dakwah Islamiah. Saya yakin semuanya pasti tidak mahu melepaskan peluang ini untuk melontarkan pelbagai bentuk soalan agar dapat mengenal dengan lebih dekat sosok ilmuwan yang hebat ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Adli bin Muhammad Zain. Okay, pada hari ini saya nak bertanyakan sedikit soalan kepada ahli panel yang pertama, iaitu saudari Hanis. Okay, soalan dia adalah apakah perbezaan Dr. Yusof Al-Qaradawi ni dalam dunia dakwah berbanding ulama-ulama lain, sehingga beliau ni dianggap sebagai tokoh mujadid yang paling berjasa dalam dunia dakwah. Okey, itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Baiklah, Dr. Yusof Al-Qaradawi ni dia ada metod yang tersendiri dalam pemahaman dan interpretasi dakwah. Beliau juga akan berusaha memahami ajaran Islam dalam konteks zaman sekarang dan cuba menerapkannya dalam kehidupan seharian. Beliau juga mampu beradaptasi dengan peredaran zaman yang berubah dalam menjalankan dakwah beliau. Seterusnya, Dr. Yusof Al-Qaradawi ni juga sentiasa ataupun sering membahaskan isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh umat Islam. Sebagai contoh, seperti isu peranan wanita, Dr. Yusof Al-Qaradawi menyatakan tentang perlunya memberikan hak-hak yang adil kepada wanita, sebagai contoh hak dari segi pendidikan, hak dari segi pekerjaan dan hak-hak wanita dalam penyertaan mereka dalam peringkat politik. Jadi, peranan Dr. Yusof Al-Qaradawi yang besar tu dalam dakwah Islam telah menyebabkan pandangan beliau diangkat dan dicarilah oleh umat Islam dalam mencari solusi bagi apa sahaja masalah yang timbul. Okey, jadi seterusnya, Dr. Yusof Al-Qaradawi mempunyai pengaruh dan populariti yang cukup luas dalam dunia dakwah Islam
hal ini dapat dibuktikan apabila beliau sering terlibat dengan program televisyen Al Jazeera dan karya tulisannya. Jadi syarikat televisyen tersebut mengangkat dakwah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini sehingga menjadi tumpuan dalam Islam. Jadi kita boleh tengoklah perbezaan di antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan ulama-ulama yang lain, di mana cara dan metod pendekatan beliau dalam dakwah Islam ni adalah mengikut peredaran zaman berbanding dengan ulama-ulama lain yang masih menggunakan konsep yang konvensional. Dan kalau kita lihat, beliau ni memang dah lama berjinak dalam dunia dakwah sehingga beliau ni dikenali dan dipercayai oleh orang ramai. Dan akhir sekali, pengaruh dan pengalaman beliau yang sudah lama dalam dunia Islam ni yang membolehkan beliau untuk diangkat sebagai ketua pemimpin Islam sedunia. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Hanis Patinin atas jawapan yang ringkas namun padat dengan perkongsian yang cukup bernas. Bagaimana metod dan interpretasi dakwah yang sering yang digerakkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mana pada saya sangat dinamik dan bertepatan dengan situasi semasa dunia pada masa kini, yang mana telah menjadikan beliau ilmuwan Islam yang amat berpengaruh dan disegani seantero dunia. Seterusnya saya buka peluang bagi soalan dari sahabat-sahabat yang lain untuk bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Abdullah daripada Uniza. Saya ada soalan kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudara Syukri. Soalan saya, kita mengetahui bahawa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini adalah seorang ilmuwan yang hebat. Jadi soalan saya, bagaimanakah kecemerlangan dan juga bakat yang dimiliki oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang memberikan soalan tadi. Okey, bercakap soal kecemerlangan dan bakat kepada Syekh Yusuf ni, maka kita tidak terlepas berkenaan dengan bakat beliau dan kecemerlangan beliau dalam bidang pendidikan, di mana beliau mendapat pendidikan awal ketika berumur 5 tahun dan seterusnya melanjutkan pelajaran beliau ketika umur 7 tahun di Madrasah Al-Islamiyah, di mana ketika di madrasah ni beliau orang cakap mula menunjukkan bakat-bakat beliau, di mana beliau telah mampu menghafaz Al-Quran, ilmu tajwid dan kitab Al-Tuhfat ketika belum sampai lagi umur ke-10 tahun. Dan pada ketika umur 10 tahun, beliau telah mendapat gelarannya Syekh Yusuf disebabkan kebolehan yang beliau ada ni. Dan itulah sampai sekarang kita menggelar beliau sebagai Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dan setelah itu kita lonjak terus kepada orang cakap masa kecemerlangan atau peak beliau, di mana ketika beliau belajar di Universiti Al-Azhar, pertama kalinya mengambil pengajian dalam Fakulti Usuluddin dan seterusnya melanjutkan lagi dalam Universiti Al-Azhar dalam bidang Fakulti Bahasa Arab dan seterusnya mendapat peringkat pertama atau lebih dikenal sebagai dekan lah dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab tadi. Dan seterusnya pada tahun 1990, beliau ingin melanjutkan pelajaran dalam PhD, tetapi berlaku orang cakap ketidakstabilan politik di Mesir pada ketika itu menyebabkan beliau telah mengextend pengajian beliau pada tahun 1973. Dan alhamdulillah selepas beberapa orang cakap rintangan yang beliau lalui, akhirnya beliau telah diijazahkan sebagai doktor ijazah atau PhD, di mana tajuk tesis beliau bertajuk Zakat al-Fiqh. Itulah antara orang cakap kecemerlangan yang beliau peroleh dalam bidang pendidikan dan bakat beliau lah yang beliau tonjolkan. Dan ada jugalah sebahagian daripada anugerah-anugerah tu yang beliau telah dapat, antaranya ialah hadiah Bank Pembangunan Islam dan Ekonomi Islam pada tahun 1991, hadiah antarabangsa Raja Faisal daripada Raja Arab Saudi pada tahun 1994, anugerah Sultan Hasan al-Bolkiah bagi fiqh Islam daripada Sultan Brunei pada tahun 1997. Dan antara yang membekas bagi saya adalah anugerah yang beliau peroleh daripada Dubai, iaitu 1 juta dinar, di mana beliau menggunakan orang cakap hadiah tu untuk kepentingan ummah, di mana beliau telah
mencipta satu laman website yang membolehkan abang cakap apa? Seluruh orang di seluruh dunia ni mampu untuk layari website tu untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang penting berkenaan dengan Islam, di mana website tu bernama Islam Online kalau tak silap saya. Itulah antara orang cakap bakat-bakat yang dan kecemerlangan yang diperoleh oleh Syekh Yusof Al-Qaradawi. Itulah. Semoga menjawab soalan saudara tadi. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Syukri serta individu yang bertanya di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Di mana kita dapat lihat begitu banyak anugerah kecemerlangan yang dicapai oleh Dr. Syekh Yusof Al-Qaradawi, yang mana disebutkan oleh saudara Syukri sebentar tadi, seperti anugerah Sultan Hasan Al-Bolkiah, anugerah Al-Uwais, anugerah Perakaunan Negara serta banyak lagi. Yang mana sebelum kita menutup tirai gelanggang forum santai tapi sampai, kita akan teruskan dengan soalan terakhir untuk panel kita, iaitu saudari Khairunisa, yang mana saya persilakan untuk individu yang ingin bertanyakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah. Okey, saya nak tanyakan soalan ni kepada Khairunisa, saudari Khairunisa. Okey, seperti mana yang kita tahu, Syekh Yusof Al-Qaradawi merupakan ilmuwan terhebat dalam pelbagai bidang, sama ada dari bidang agama, sejarah dan masyarakat setempat. Jadi soalan saya, bagaimanakah Yusof Al-Qaradawi memanfaatkan keilmuan yang beliau ada untuk masyarakat, terutamanya untuk masyarakat Islam lah, umat Islam. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari atas soalan yang diajukan kepada saya tadi. Jadi seterusnya kita akan tengok bagaimana Dr. Yusof Al-Qaradawi ni memanfaatkan keilmuan beliau kepada masyarakat, terutamanya umat masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, Dr. Yusof Al-Qaradawi ni seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam pelbagai bidang, dan beliau telah pun memanfaatkan keilmuan beliau itu untuk menghasilkan lebih daripada 120 buah buku dalam pelbagai bidang. Antaranya bidang akidah, bidang ibadah, fiqh, usul fiqh, keuangan, ekonomi, kemasyarakatan, hal ehwal wanita dan juga kekeluargaan dan seterusnya daripada segi perubatan. Dan beliau ada juga menghasilkan penulisan-penulisan akademik yang bermutu tinggi yang seterusnya menjadi rujukan para ilmuwan yang lain yang disampaikan kepada masyarakat. Antara karya-karya beliau adalah fiqh zakat, fiqh memahami keutamaan, bagaimana berinteraksi dengan as-sunnah, dan antara buku yang tersohor adalah buku Al-Halal wal-Haram fil Islam, di mana buku tersebut membahaskan tentang perkara-perkara asas dalam Islam seperti pemakaian, pemakanan dan juga pernikahan. Secara ringkasnya, buku tu merangkumi hukum hakam rutin harian masyarakat Islam. Dan untuk pengetahuan semua juga, hampir kesemua karya beliau telah pun diterjemahkan untuk memudahkan pembaca ni untuk memahami apa yang beliau cuba sampaikan. Dan apa yang membezakan antara karya beliau dengan karya-karya ilmuwan yang lain adalah beliau suka untuk masukkan elemen-elemen kesusasteraan dalam penulisan beliau, di mana beliau masukkan syair-syair yang bermutu tinggi yang semestinya akan menarik minat pembaca untuk mendalami apa yang beliau cuba sampaikan. Jadi itulah saja ringkasan kepada persoalan saudari tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih saudara Khairunisa atas jawapan yang cukup menarik dan bermanfaat itu tadi. Saya yakin penulisan-penulisan Dr. Syekh Yusof Al-Qaradawi yang disebutkan oleh saudari Khairunisa sudah tidak asing lagi bagi kita, di samping menjadi rujukan utama hukum hakam perkara-perkara asas dalam Islam seperti pemakanan, pemakaian, pernikahan dan lain-lain. Hadirin yang budiman, jam di tangan telah pun menandakan masa telah mencapai ke penghujungnya. Sedikit rumusan yang boleh saya sampaikan melalui perbahasan sepanjang forum kita ialah setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan segala nikmat dan kebolehan yang dikurniakan oleh Allah untuk menyebarluaskan dakwah dalam segala bentuk uslub dan kawaid mengikut kemampuan masing-masing seperti Dr. Yusof Al-Qaradawi, yang mana memanfaatkan seluruh kompetensi hidupnya untuk disumbangkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan sumbangan dan ilmu yang telah beliau curahkan kepada umat Islam dapat dihayati oleh setiap lapisan masyarakat
serta mengangkat martabat kemajuan falsafah dakwah Islamiah. Sebelum mengundurkan diri, saya memohon ribuan kemaafan sepanjang mengendalikan forum santai janji sampai kita pada hari ini. Sekiranya ada tutur kata dan tingkah laku yang menyalahi dan menyinggung perasaan baik kepada pihak panel serta para penontonnya sekalian. Semoga segala perkongsian menerusi forum ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua insya-Allah. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas diri saya sendiri dan segala kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi forum kita dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada forum yang berikutnya.